Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dan saya juga sebenarnya nak mengucapkan selamat berhujung minggu kepada anda. Saya tahu anda mungkin you all ni dah penat, dah letih bekerja atau berbisnes selama seminggu. Dan Alhamdulillah hari ni adalah hari yang kalau ada masa mungkin adalah masa untuk anda. Ada yang mungkin nak ambil masa berehat sebentar, ataupun ada yang ambil masa untuk tengok balik apa yang dia dah buat seminggu ni, apa yang betul, apa yang silap, okay? Dan apa fokus pula, sebab ni dah weekend, ni dah hujung minggu. So apa pula benda ataupun perkara yang anda boleh buat untuk seminggu ni. Sebab kita berada pada keadaan yang bulan November tu dah nak tamat dah nak habis. Dah nak habis dah. So, takkanlah kita ni sebagai business owner, kita adalah sebagai team support ke, internal team ke, takkan kita masih lagi berada dalam keadaan yang selesa. Takkan kita berada dalam keadaan yang comfort zone. Okay, sedangkan maybe di luar sana, kalau anda tengok, kenyataannya terlalu ramai orang yang dibuang kerja. So kalau anda yang masih lagi ada kerja, anda patut buktikan anda ni bersyukur dengan buat dengan lebih baik. Kalau anda yang bekerja lah, kalau anda yang berbisnes, anda kena buktikan syukurnya anda masih ada bisnes ni dengan membantu lebih ramai lagi orang kat luar sana tu. Okay? Saya pernah dengar nasihat daripada almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz, Tok Guru Nik Aziz. Dia cakap, saya pernah lagi ingat, dunia ni bukan tempat untuk kita berehat. Okay? Dunia ni memang tempat untuk kita ni nak kumpulkan amal kita, kumpulkan pahala kita. Dan dunia bukan tempat untuk kita nak berehat-rehat, nak bersenang-lenang. That's why kita melihat kepada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam mana baginda ni berjuang, baginda tak pernah pun ada masa pun nak rehat. Adakah baginda tak ada keluarga? Yes, of course ada keluarga. Kan? Tapi baginda ni sayangkan umat dia. Sama-sama kita selawat sekali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay? Baginda ada keluarga, ada family. Tetapi baginda nak manusia ni ada directionnya. Manusia ni ada ada orang yang membimbing, memimpin. Jadi dia sampaikan Islam. Kalau tidak, mungkin hari ni nama kita bukan nama kita sekarang lah kan. Dia sebab nama kita sekarang ni, nama kita masih lagi nama Islam kan. Alhamdulillah, syukur. Okay, tapi saya nak bagi tahu dengan anda, kita tidak ada banyak sangat masa untuk anda ni nak berehat-rehat, nak bersantai-santai. No. Okay, so jadikan hujung minggu ni, dan saya nak anda dengar benda ni. Saya tahu tadi saya menerima banyak soalan. Tadi saya dah screenshot dah kan. Saya menerima banyak soalan, banyak juga rintihan daripada anda yang mungkin dah buat bisnes, tetapi you all mungkin masih ada di kalangan you all ni yang masih lagi stuck. Betul ke betul? Okay? Sebab itulah kita nak jadikan weekend ni sebagai hari untuk kita nak melihat semula. Okay? Nak tengok balik apakah benda yang sebenarnya kita patut betulkan. Saya tahu ramai kat sini di kalangan anda yang sale-nya stuck. Dah berniaga lama. Ada setengah yang cakap dengan saya dah, saya berniaga dah lama dah berniaga ni. Tapi kenapa masih lagi stuck? Kenapa masih lagi tak boleh nak pergi bisnes ni? Apa lagi nak dibetulkan sebenarnya? Apa lagi benda yang saya patut nak buat? Cuba nak bagi tahu saya sikit. Cuba nak bagi tahu. Kan? Boleh tak anda kongsikan sedikit sebenarnya apakah yang anda tengah tersangkut sekarang ni? Okay? Dan bila kita nak buat penilaian ni, kita tak boleh macam nak sorok-sorok. Kita tak boleh macam nampakkan semua benda ni hanya benda yang baik-baik je yang berlaku. Dalam bisnes tak ada realitinya yang macam tu. Mesti ada cabarannya, mesti ada susah payahnya kan. Dan ada orang tanya saya ni kerja stres lah kan. Saya ni buat bisnes ni stres lah. Saya tanya balik, tolong bagi tahu saya apa situasinya bila kita duduk dalam dunia ni kan, yang tidak ada stres. Saya tanya balik.
Apa keadaan ataupun situasi yang kita ni memang duduk takkan stres? Duduk kalau kat rumah saya saja je, tak ada kerja, tak ada job, stres juga kejap lagi bergaduh laki bini. Apalah abang tak pergi kerja, apalah, kan, apalah tak kerja. Menghabiskan duit anak aku je kalau wanita. Kan, mungkin ada clash pula dengan ibu mertua aku. Contoh. Kan, jadi mana ada benda yang tidak ada tempat kita stres? Tak ada tempat, tak ada ruang dalam dunia yang hidup kita stres kosong. Dan apa yang kita kena belajar adalah untuk uruskan stres ni. Faham tak faham ni? Saya nak tanya dulu kat situ. Apa yang anda punya problem? Ya, saya nampak. Apakah yang benda yang anda stuck sekarang ni? Cuba komen sikit sambil-sambil nanti saya boleh tulis kat sebelah tu. Boleh ke boleh ni? Kau nak tune sikit tu macam ni. Gitu. Okey, saya letak nota kat belah mana ni? Okey, kita letak nota kita kat sini. Boleh ke boleh? Okey, so saya nak membantu anda. Saya nak at least boleh menghilangkan sikit anda punya keserabutan bagi ni. Boleh? So, cuba anda bagi tahu saya apakah benda yang anda rasa yang anda adalah stuck. Kat mana yang anda rasa tersangkut. It's okay untuk nak bagi tahu. Okay, daripada kita buat-buat macam bagus tapi sebenarnya tak bagus. Apa yang kita stuck? Cuba anda komen dulu sebab saya pun ada beberapa soalan sebenarnya yang saya nak jawab. Okey, ada yang kata kat sini stuck dia dengan, dia kata stres. Stres dengan customer. Habis tu dia tak tanya pula customer tu tak stres ke dengan kita. Customer tu tak stres dengan kita pula. Kita nak kena tahu juga. Entah dia pun lagi stres. Okey, buat sale okey. Sale mula-mula okey. Tiba-tiba start. Bagus. Ni macam doktor pula kat sini. Okey, apa lagi masalah? Apa lagi isu yang anda? Okey, dia tulis kat situ isunya closing. Ni mencabar juga ni, closing. Isunya nak buat live tak tahu nak cakap apa. Nak buat live tak tahu nak cakap. Kalau saya senaraikan semua ni dah macam tabib dah saya ni. Kan? Okay. Founder tiba-tiba jawab benda lain. Masya Allah. Apalah founder ni pun satu hal juga ni kan. Kau apa hal cik founder ni? Start dengan masa. Macam mana kalau start dengan masa? Content. Okay. Content dia start tak tahu. Contohnya maybe kat sini tak tahu apa nak post, tak tahu nak post. Maybe kat sini juga, maybe you all tak tahu nak live pun tak tahu nak cakap apa. Itu pun masalah juga kat situ. Start pada apa juga? Ada yang cakap kat sini dia start pada dia punya copywriting dia. Follower tak meningkat. Banyak betul Banyak betul korang punya start. Tapi tak apa, bagus. Saya suka dengan you all punya transparency, you all berterus terang, you all tak ada nak sembunyi-sembunyikan, you just cakap. Saya faham benda tu. Founder nak jual, tiba-tiba founder jual benda lain. Yes. Okay. So, boleh ke saya nak jawab ni? Boleh ke saya nak jawab? Okay. Boleh kan? Boleh saya jawab sekejap ni? Okay, bagus. Good job. Dan saya nak pastikan anda dah tekan butang like, komen ke kan? Dah share ke belum ni? Saya nak anda, yuran anda wajib sepatutnya yuran kelas kita ni pagi ni kalau macam ni selalunya yuran dia adalah kalau anda nak betul-betul anda nak bayar RM499. Itu kalau nak bayar, tapi tak, saya dah serekkan dia, tak payah. You just tekan butang share sahaja sebagai bayaran supaya orang lain pun dapat belajar sama. Takut dia tak perasan bagi-bagi hujung minggu ni kan. Dan saya nak cakap orang yang paling rugi dalam dunia adalah orang yang dia tidur lepas subuh. Inilah makhluk yang paling rugi dalam dunia, yang paling tidak appreciate dengan masa dia. So please tolong, kalau anda adalah orang yang berniaga, cadangan saya adalah elakkan tidur lepas subuh. Tak kira lah you berniaga, you tak berniaga. No, jangan. Pagi-pagi dah solat subuh semua, afdalnya berjemaah, selawat, istighfar, baca ratib al-atas. Kalau anda macam selalu nampak follow saya, buat benda tu. Kan? Buat benda tu. Dan kita nak menulis dan nak train kepala otak kita pagi ni untuk mula nak fikirkan apa yang kita nak kena buat. Apa benda yang kita boleh contribute. Saya selalu dengan cakap dengan tim saya, apa yang kita boleh contribute.
Kan malang lah kalau kata kita ni tak tahu apa nak contribute, kita tak tahu. Saya benda yang paling pantang ada dengan manusia yang cakap saya tak tahu. No, pergi cari jalan untuk ambil tahu. Macam ni contoh, sale saya start lah tapi saya tak tahu lah. Saya rasa tiap-tiap hari kan berbuih-buih saya buat FB live ni lah. Cakap, bagi tahu cara macam mana. Malam tadi pun saya ada FB live. Saya jadi guest kepada salah seorang kita punya circle kita. You all boleh faham tak ni? So jangan cakap tak tahu, tapi cari jalan untuk ambil tahu. Faham tu? Okay. So kita ambil satu-satu lah Saya faham semua benda ni adalah apa yang you all cakap ni. Isu utamanya adalah isu, kalau saya nak cakap secara overall isunya adalah, isu sebenar kita kat sini adalah kita kurang skill. Okay, kita kurang skillnya. Skill tu kita kurang. Kita kekurangan kemahiran. Dengan customer, macam mana kita nak buat closing, macam mana kita nak menarik perhatian, dia perlukan skill untuk buat mungkin attract customer dengan copywriting. Mungkin attract customer dengan ilmu customer support. Okay? Kalau you buat sales tiba-tiba, okay, tiba-tiba dia stuck. Yes, dalam bisnes, isu utamanya adalah kadang-kadang sales naik. Dia macam ni tau. Bila mula-mula berniaga, dia mendata, dia naik sikit, dia turun, lepas tu dia naik, kadang-kadang naik kejap je, dia turun banyak, kadang negatif. So dia tidak sekata. Kadang-kadang dia mendata pula kan, macam nak melingkup dah tu. Okay, dia macam tu, pak. So benda tu dia tidak sekata, dia tak cantik. Kalau terus macam tu, dia jadi macam nak meninggal. Boleh faham tu? Yes, betul. Saya setuju. Elak cakap saya tak tahu, tapi cari jalan untuk tahu. You all patut tahu. Tanya macam ni, apa ilmu yang saya nak belajar supaya saya dapat cover, supaya saya dapat buat benda ni. Saya ni masalahnya saya ni pelanggan saya tak ramai. Macam mana saya nak start tarik follower tu? Saya tak tahulah nak buat benda tu dan macam mana caranya. Faham tak benda tu? Dan start untuk cari benda tu and start find the ways macam mana nak solve benda tu. Bukan senyap diam. Saya paling pantang dalam tulisan adalah kalau orang senyap buat tak tahu, seolah-olah tak rasa nak bersalah. Kadang-kadang kalau macam tu kan, cuba kita senyap, dia tak bayar gaji dia ke, kalau ejen tak bayar komisen dia je, agak-agak apa dia jadi? Mesti dia akan shout. Kan? Mesti jadi macam tu. Kan? So, apa saya nak cakap macam mana? Apa yang saya nak bagi tahu anda adalah, pertama sekali kita kurang skill, tapi tak apa, kejap lagi saya akan explain. Jangan risau. Kita sebenarnya isu kita kat sini, kita kurang kemahiran, kita tak tahu, kita bermaksud kita ni juga saya nak bagi tahu nombor 2 adalah kita ni sebenarnya kurang ilmu. Setengah orang ni kadang-kadang bila dia dah berniaga, dia rasa dia hebat. Saya nak bagi tahu you all ini orang kata apa nama, realiti sebenar. Kebanyakan orang berniaga, kadang-kadang masalah kita ni yang berniaga ni, saya nak cakap bukan masalah you all je lah. Saya pun sama. Kadang-kadang kita rasa kita ni power, kita ni hebat. Yelah, dah jadi bos, dulu kerja dengan orang, tapi sekarang mungkin dah buat bisnes sendiri. Faham tak maksud saya tu? So bila dia dah berniaga, dia rasa dia hebat, dia rasa dia dah tahu semua segala benda. So ni saya nak anda dengar betul-betul tau. Kalau anda memang tengah stuck sekarang, sale you tak banyak, jualannya memang cenonit, you ada banyak masalah, isu peribadi, personal lagi tak campur semua. Kalau you tak dengar ni, you sedang mengkhianati diri you sendiri, saya nak beritahu. Tak, maaf lah saya terpaksa cakap. Sebenarnya actually you all tengah mengkhianati diri sendiri. Yang kedua, kita semua ni sedang mengkhianati orang sekeliling kita. Orang, terutama orang yang kita bertanggungjawab. That's why saya nak cakap tadi. Terima kasih kepada yang share, terima kasih kepada yang tag kawan-kawan. Thank you very much. Okay, sebab tu saya kata tadi, kan ada orang berniaga ni, dia rasa diri dia bagus. Yelah, dah boleh ada kedai, dah boleh ada pekerja, tapi dia lupa sebenarnya dia adalah lack of knowledge. Ilmu dia sangat kurang. Dia buka kedai, tapi dia tak tahu macam mana nak tarik orang pergi tengok kedai dia. Oh, datang kedai dia, dia buka kedai, tapi dia tak beritahu pun, at least kawasan taman dia berniaga tu, orang tahu kewujudan bisnes dia. Tak
Banner tak buat, banting tak buat, Facebook marketing tak buat. Dia ingatkan berniaga ni magic. Buka kedai, orang datang, minta maaf. Kedai kita bukan kedai kita seorang je. Ada banyak lagi kedai-kedai yang lain. So what? Apakah benda yang kita nak buat? So saya nak cakap sini, kita kurang ilmu. That's why lah kenapa kita nak buat FB Live, kita tak tahu nak cakap apa. Nak cakap apa masa FB Live? Nak cakap apa And tambah lagi dengan ketakutan yang tak apa-apa. Faham tak benda tu? Ditambah pula dengan nanti orang kecam, nanti orang cakap apa yang aku FB Live. Selama ni kita buat pun ada orang peduli ke dengan hidup kita? Saya nak tanya betul-betul. Yang selama ni kita buat berniaga ni, ada ke orang peduli? Dan berapa ramai orang kat sini yang sebenarnya apa yang kita buat ni, dia cuba nak menjatuhkan kita. You all faham tak benda tu? Berapa ramai orang kat sini yang cuba tunggu masa nak kita ni jatuh. So, apa yang saya nak cakap kat sini, carilah jalan untuk belajar. Isu kita adalah kadang-kadang kita ni berniaga tapi kita ni malas. Nak pergi belajar, malas. Dulu bila, contohlah, saya bagi contoh. Dulu bila kita buat kelas kat Shah Alam, OKL, ataupun kat Johor Bahru, dia kata, kelas jauh, saya susah nak pergilah, transport lah, bla bla. 1001 alasan. Complete. Faham tak tu? Kan? Tapi bila dah buat secara online, you just tak payah. You buka just phone, or you buka you punya laptop kat depan mata, and you dah start boleh belajar. Susah lah nak fokus, saya tak boleh yang duduk lama-lama. Apa ni? Banyak sangat alasan. Banyak sangat komplain dalam hidup. Sebenarnya you nak hidup ke tidak? Sebenarnya you all ni nak menang ke you nak menang ke tak nak menang dalam dunia ni? Kenapa nak secepat sangat give up dalam hidup? Banyak lagi benda kita tak laksanakan sebagai hamba Allah. Rukun Islam pun tak komplit lagi. Banyak sangat benda. Tapi hidup dengan 1001 alasan. Tak nak cari jalan. Nanti kan dah masuk kelas pula, balik kelas, tunggu pula, tunggu. Aku nak tengok bila aku dah masuk kelas ni, apa magic yang nak berlaku ni, Tunggu keajaiban pula berlaku ni. Nanti orang kata kalau masuk kelas je, sale naik. Tak, maaf lah, memang tak. Mereka yang pergi kelas, balik dia berusaha, bertindak, dia buat. Dan buat ni dengan susah payah, dengan stres, cabaran, macam-macam yang berlaku. Itu standard. Boleh faham tu? So apa saya nak cakap sini? Saya faham benda ni, saya jawab. Tapi saya nak cakap benda ni. Sebab tu saya kata, kadang-kadang saya sedih bila kita dah buka kelas, ada lagi yang tak daftar, ada lagi yang bagi alasan. Kita dah bagi serendah RM10. Lepas tu sekarang ni harga RM60, tapi kita bagi free lagi satu. Maksudnya kalau kongsi 2 orang, baru RM60, seorang baru RM30. Kenapa saya tak nak bagi free macam tu je? Sebab saya dah banyak kali buat, nanti tak datang, tak masuk kelas. Alah, free buat apa? So at least kalau you keluarkan RM30 you akan menghargai kelas ni. You akan buat bersungguh. Tapi tu dah lah tak ada skill, tak ada ilmu, tak ada guru pula tu. Still masih lagi buat tindakan yang sama, menyalahkan keadaan. Sebab tu saya kata, pergilah belajar, janganlah sombong. Kita memanglah businessman, memanglah kita berniaga. Orang berniaga lah orang yang patut kena belajar. Sebab customer, cita rasa dia berbeza, permintaan customer berbeza. So ada yang tanya saya juga, apa sebenarnya yang saya maksudkan dengan online kan business? Apa maksud saya dengan, ada yang tanya saya suka soalan tu. Walaupun saya tahu soalan tu very simple, dan saya tahu benda tu simple, tapi saya tahu, okay, apa maksud dia saya suka. Okay, apa maksud online kan business? Okay, kalau kita lihat situasi dahulu, bisnes dahulu, ni saya cakap bisnes dulu-dulu. Okay, dulu manusia, dulu kita tak ada internet. Boleh faham tak? Dulu kita tak ada internet. So kita gunakan medium yang biasa macam TV, or radio, ataupun surat khabar, kan, ataupun cara lama, flyers, banting, banner. Dia macam-macam cara. Sebab orang dulu, customer dulu duduk dalam dunia yang offline. Kita tidak ada internet dulu.
Tak ada internet. Orang merujuk dulu kalau contoh saya ambil contoh lah. Dulu kalau mak saya TV rosak, nak beli TV dulu kena pergi ni, dia pergi Asing, Ahtang, Ahtong, pergi tengok TV ni berapa inci, berapa harga, apa free gift. Dia terpaksa pergi satu tempat ke satu tempat sebab nak compare kan mana satu the best offer yang dia boleh buat. Yang dia boleh dapat as a customer. Boleh faham tak maksud saya kat situ? Tu bendanya. Kan? Itu dulu. So mungkin benda yang mempengaruhi dia ketika tu sebagai customer adalah apa brand yang biasa dia nampak, apa brand yang dia biasa nampak kat TV, buka newspaper dulu, surat khabar, buka flyers, apa yang dia biasa nampak, itulah akan pengaruhi dia untuk buat keputusan barang apa nak beli. Setuju ke setuju ni? Saya tengok nak macam tak ada yang komen ke? Setuju tak saya cakap ni? Belanja dalam sikit. Alah, kau nekutnya. Okay. So, boleh tak ni? Boleh saya teruskan lagi cepat-cepat. Saya nak dah teruskan share. Pastikan hari ni ada kurang-kurang pun kena ada 1000 share daripada anda. Okay, baik. Good job. So, tu cara dia dulu. Tapi bisnes sekarang, perniagaan sekarang, kalau kita lihat macam bisnes, okay. Kalau kita lihat pada bisnes sekarang, orang dah banyak menggunakan, terlalu banyak sangat social media. Okay, semua benda adalah menggunakan internet. Okay, kalau kita tengok behavior sekarang, semua benda social media, semua benda internet. Dulu tengok TV, kita tengok pasang aerial babe, panjat dulu nak pasang. Siapa aerial tinggi, itulah dapat siaran paling banyak, betul tak? Seronok dia. Aerial cenonek kecil setakat letak atas TV, dapatlah 1-2 channel. Itu pun masih lagi blur-blur. Tapi sekarang tak. Sekarang pun TV pun dah di internet kan. TV pun dah online. Netflix, iFlix, YouTube channel. Kan? Serius saya tanya you all lah, terutama golongan yang 50-an ke bawah lah sekarang. Kan? You tengok betul-betul. Adakah masih tengok TV biasa? Adakah you masih tengok TV biasa? Or you adalah tengok Netflix or YouTube ataupun iFlix? Faham tu? So sekarang dah tak. Sekarang internet online, newspaper online, baca news kat social media or baca kat apps. Jadi semua ni menyebabkan apa yang berlaku adalah manusia melihat kepada social media. Manusia, customer, saya nak cakap dengan anda, customer berada dalam dunia internet. Customer kita, manusia ni berlonggok berada dalam ni internet ni. So dia dah kurang lah, TV kurang, radio okey lah, boleh layan lagi lah dalam kereta. Kan, surat khabar ada siapa pagi ni dah beli surat khabar? Ada siapa pagi ni dah beli surat khabar hari ni? Surat khabar apa korang beli? Nanyang Siampau? Tamil Nesan? Manalah tahu kan. Dah tak ada. Sekarang nak baca berita kita tahu, buka internet kita dah tahu berita dah. Everything adalah pergi kepada online. So apa yang saya maksudkan online kan bisnes adalah business you all mesti berada dalam social media. Business you all memang berkena berada dalam internet. Yang ni lah saya kata, jom online kan bisnes kita. Kita dah tak boleh guna cara lama sebab bilangan manusia yang berada, ada lagi, maybe ada benda ni, tapi bilangan tu dah terlalu semakin turun. Makin lama dia makin turun. Tetapi bilangan orang menggunakan internet semakin tinggi. Orang-orang ni lah kita nak bawa dia pergi kepada bisnes kita. Kita nak memperkenalkan. Kat sini lah ramai orang stuck. Sebab you masih lagi tak nak mulakan langkah. Masih lagi fikir, Allah susah lah benda ni, payahlah. Tuan-tuan, perempuan, lebih susah hidup tak ada duit. Lebih sakit hati hidup kita kalau tiap-tiap hari bank telefon minta hutang. Lebih berdarah hati kita bila orang dah WhatsApp kita, mesej, minta hutang pun dah online sekarang. Apa hal?
Minta hutang pun dah online. Lagi sakit hati, berdarah hati kita bila kawan kita minta hutang dia yang kita pinjam, kita masih lagi tak pulangkan. Macam. Kan tu akan menyebabkan orang lebih sakit hati. You all faham tak ni? Jelas tak kat situ? Lagi yang sakit hati. Sebab kita tak mampu nak pulangkan semula duit yang kita dah pinjam. So everything adalah online. That's why kat sini saya nak cakap dengan anda, you kena onlinekan bisnes. Dan bila saya cakap pasal topik online, tu yang kena belajar. Kat sini nanti dalam insyaAllah dan RPM nanti, you all kena belajar tentang bagaimana untuk nak handle customer. Yang paling penting adalah macam mana kita nak belajar siapa customer kita. Saya nak cakap dengan you all, kalau you all adalah buat benda ni, you all belajar, you all berterusan, you all berterusan buat benda ni, konsisten buat benda ni, InsyaAllah sale you akan meningkat, dia sustain. Dia kalau mendata pun dia mendata pada level yang dah tinggi. Nanti dia naik lagi, dia mendata pun pada level yang tinggi. Dia macam tangga. Tak adalah macam roller coaster, naik turun menjunam lagi dahsyat. Naik sikit menjunam lagi. Tak nak macam tu. Itu bermaksud kita kekurangan ilmu yang terlampau. Penguasaan ilmu marketing kita tu terlalu rendah. Faham atau faham ni? Ini benda yang saya nak betulkan kepada you all. Ini benda yang saya nak repairkan dia. Faham tak faham ni? You all jelas? Faham? Tak masuk lagi skill closing kita. That's why saya faham benda tu. That's why okay, bila bercakap tentang online kan bisnes, apa benda kita kena belajar? Ni saya kata. Dan ini yang saya nak ajar. Nak kena kenal. Benda yang kita kena tahu adalah kenal pelanggan. Kenal pelanggan kita tu siapa? Siapakah pelanggan kita? Pertama. Nombor dua, nanti kita nak belajar nanti macam mana tentang ayat namanya copywriting. Sebab dia ni manusia. Pelanggan kita tuan-tuan, tetap mereka ni adalah manusia. Mesti ada sesuatu yang kita kena buat untuk menarik perhatian dia. Marketing zaman sekarang adalah mereka yang berjaya adalah mereka yang berjaya menarik perhatian orang. Kalau kita boleh berjaya tarik perhatian orang, insya-Allah kita boleh tarik dan kita boleh naikkan kita punya sales. Masalah kita sekarang ni, orang pun tak ada. Follower pun tak ada. Jawab soalan saya sekarang. Berapa orang follower you di Facebook? Berapa orangkah anda punya follower di Facebook? Saya nak tanya. Dan adakah you all setuju bilangan follower juga mempengaruhi berapa banyak sales yang kita mampu untuk nak tarik? Kita faham semuanya dengan izin Allah jua. Okey, boleh faham? Jelas tu. So ini bila kita nak cakap ilmu nak onlinekan bisnes, pertama ilmunya anda kena faham macam mana nak kenal pelanggan. Nombor dua, macam mana nak mengayat. Nombor tiga ni nanti macam mana nak tarik dia ke kita punya Facebook atau kita punya social media. And then kalau kita tak kuasai salah satu pun social media, kenapa nak buat sampai 2-3 social media? Faham? Saya tahu terlalu ramai orang yang dia punya follower sikit. Sebab itulah sales tak banyak. Dah tu apa nak buat? Belajar untuk tarik orang ni. Tarik dia pergi ke Facebook. Sebab tu saya ajar pula kat sini gunakan Facebook page. Ada yang tanya saya kenapa tak boleh guna personal. Ikut je lah. Saya dah banyak kali dah explain. Mark Zuckerberg dah cakap, kalau anda yang berniaga guna Facebook page, itu memang peraturan dia. Faham tu? So nampak tak terlalu ramai di kalangan you all. Saya sedih tengok you all tidak mampu pun, tak tahu pun macam mana nak tarik pelanggan ni pergi ke anda punya Facebook page. Faham tu? And yang keempat apa? Yang keempat adalah anda kena banyakkan share. Banyakkan share, bukan banyakkan menjual. Janganlah takutkan orang. Faham tak ni? So, kalau anda tengok kat sini, yang paling sangat obvious adalah ketidaktahuan you adalah untuk nak tarik orang ni. Okay, saya nak tanya betul-betul. Ini saya nak tanya. Nak tanya betul-betul. Nak kena pelanggan, berapa bayaran nak kena bayar pada Facebook?
Nak buat copywriting, berapa bayaran nak kena buat? Nak tarik orang pergi Facebook page, berapa banyak nak kena bayar? Berapa juta, berapa bilion nak kena bayar? Nak buat share posting kepada orang dalam social media kita, berapa nak kena bayar? Contoh nak buat Facebook live, nak buat posting, nak share quotes ke, nak share something ke, nak explain apa yang kita boleh tolong, apa yang kita boleh bantu customer. Saya nak tanya, kena bayar ke? Saya nak tanya, adakah kena bayar? Tak ada bayar apa-apa. Mana ada bayar apa-apa? Dan kepala otak kita ni kadang-kadang, oh nanti marketing ni mahal. Kita kalau ada juta-juta istilahnya baru ada jatim. Saya kata bullshit. No, zaman dah berubah. Kan? Ada social media macam Facebook. You boleh tingkatkan. Benda sekarang isunya adalah sama ada you nak tingkatkan you punya ilmu dengan skill ataupun tak. Tu je. Padahal semua benda yang kita nak kena buat ni free, tak ada bayar apa-apa. Nampak tu? Tu kat nota tu, nampak? Tapi korang tak nak pergi belajar. Oh, kelas saya berbayar. Hari Selasa malam, tiap-tiap minggu, tak pernah kita stop kelas. Tiap-tiap minggu. Dan kita buat kelas berbayar pun ni untuk RPM yang terakhir untuk ujung tahun ni. Untuk tahun ni yang terakhir. RM60 free satu lagi. Bermaksud seorang baru RM30. Itu pun kita kedekut tak hidung masin tak nak pergi kelas. Sebenarnya kita malas. Tuan-tuan, saya tahu. Saya nak tanya dengan anda, kenapa anda masih lagi tak daftar? Apa yang saya tahu ni, saya tahu. Ini minta maaf. Saya kalau cakap memang ada zas, memang sentap. Tapi demi untuk berikan you all ni semua kesedaran. Kan? Saya tahu satu benda, malas. Kebanyakan saya tengok orang yang tak belajar, pertama sekali sebab dia malas. Dia susah nak catat nota, dia susah nak mendengar, dia rasa dia hebat, dia rasa dia power. Nombor dua, orang yang tak pergi kelas ni saya nampak, dia adalah orang yang dia dah putus harapan. Alah, aku kalau pergi pun sama je dengan semua kelas lain. Belum apa-apa lagi, dah buat sangkaan buruk. Macam mana rezeki nak masuk? Faham tak maksud saya? Dia putus harapan. Nombor tiga, kadang-kadang mereka ni ada orang yang lupa dia bertuhankan Allah Ta'ala yang maha kaya, maha penyayang, maha pengasih. Dia lupa kasih sayang dan rahmat Allah ni boleh ubah semua benda. So please tolonglah benda ni. Tolong kita jangan berputus asa kepada rahmat Allah. Teruskan buat. Let's fight together. Kita beri anda ilmu-ilmu yang latest. Belajar. InsyaAllah apa yang kita stuck ni nanti, benda tu insyaAllah akan terjawab. Jangan risau. InsyaAllah. Faham tu? Itu je selalu benda. Itu selalu benda yang saya nampak, yang saya nampak. Dan sebab apa tahu saya berani cakap macam tu? Sebab saya pun dulu macam tu juga. Saya rasa saya dah tak ada harapan. Saya rasa saya macam dah, ini je lah, dunia ni tak adil. Saya rasa macam tu. Saya rasa dulu saya macam tu. Saya rasa macam, kenapa semua orang tak faham aku? Yelah kita, orang lain je kena faham kita. Kita tak nak faham orang. Kita tak payah nak faham pelanggan. Biar orang je nak kena faham kita. Ni jenis manusia tak sedar diri. Macam saya dulu. Saya tak sedar masa tu. Saya duduk macam di awang-awangan. Sebenarnya saya tak sedar. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala beri izin, memberikan saya kesedaran tu. Faham tak? Bila Allah Ta'ala beri kesedaran, kita tak boleh nak tunggu lama. Selalunya peluang ini tak datang berkali-kali. Mungkin peluang tu hanya datang sekali. Kita dihidupkan dalam dunia untuk kita fight, untuk capai, beri manfaat, kumpul amal, pahala. Jangan lupa kita ni manusia yang duduk dalam dunia ni yang ada tanggungjawab pada suami, pada anak, pada isteri, mak ayah kita. Belum lagi Allah Ta'ala besok akan tanya tanggungjawab pada jiran tetangga. Sempat tak tengok siapa di kalangan jiran kita yang hidup susah, yang mungkin perlukan bantuan? Adakah kita hidup hanya seorang-seorang? Itulah masalah kita. Yang faham tak?
Ada yang buat simbol marah kat situ. Tak apalah, kalau you marah saya tak apa. Yang penting tugas saya untuk bagi penerangan ni, tugas saya untuk explain, at least you dah tahu dah. You nak marah, terpulang. Saya okey tuan-tuan. Kalau contoh kadang-kadang kan bila tengok live saya, dia sentak, besok dia dah tak datang kan, tak apa. Saya doakan apa tahu, insya-Allah mudah-mudahan dia sentap tu nanti Allah Taala beri dia kesedaran. Dia nak marah pada saya, is okay, tak ada masalah, saya maafkan. Okey? Sama ada dia sedar, dia buat, dia jadi, dia berjaya, ataupun dia balik, dia terus melingkup, saya tak tahu. Itu bergantung kepada you all. Boleh faham tu? Okey? Jelas ni? Tu antara saya rasa yang menjawab anda punya soalan. Apa saja yang berlaku, you all kena ingat, reverse balik tengok, aku ada skill ke benda ni Aku ada ilmu ke nak buat benda ni? So, cuba tengok balik. Maybe itulah sebab kenapa you all masih lagi stuck. Kenapa you masih lagi tidak buat apa-apa peningkatan. Kenapa bisnes tu masih lagi biasa-biasa. Faham tak? Jelas ke jelas ni? That's why kadang-kadang bila saya share kejayaan, achievement, ada yang terima, dia terbakar, dia buat, dia pun berjaya. Ada yang tengok tu dia marah. Kenapa ni belagak nak tunjuk result orang, nak tunjuk lah kau ni apa benda. Kau apa hal tunjuk-tunjuk ni? Kau tak tahu ke rakyat tengah susah? Kau mana boleh beli benda ni? Rakyat tengah susah. Saya kadang fikir balik, kau ingat aku ni menteri ke apa? Saya bukan menteri, saya bukan wakil rakyat. Tuan Haji tak patut beli benda ni sebab tak patut beli kereta ni sebab rakyat masih berada dalam kesusahan. You tahu ke berapa ramai kita dah bantu? You tahu ke berapa banyak kita dah sedekah? Dan apa kaitan saya dengan kesengsaraan rakyat? Secara direct lah selalunya itu dikaitkan dengan pemerintah, dengan menteri. Saya bukan menteri. Tapi insya-Allah kita faham. Saya faham kesusahan you all. Itulah kenapa saya membantu, saya tahu keperitan usahawan. Kan, keperitan usahawan ni saya tahu benda tu. That's why kita buat kelas non-stop. Tiap-tiap hari, mana ada masa yang saya berehat? Mana ada waktu yang saya rehat-rehat, duduk saja, tengok je, lepak-lepak? Mana ada? Tiap-tiap hari saya FB Live. Tiap-tiap Selasa saya buat kelas percuma. Tiap-tiap hari trainer saya juga support dengan buat Facebook Live dan memberi anda ilmu-ilmu yang dapat bantu you. Sebab kita tahu you all tengah berada dalam keadaan kesusahan. Tiap-tiap hari kita bantu. Kita juga mewujudkan program kasihnya kalau anda lihat. Kalau anda tengok. Perasan kan? Program kasihnya membantu orang-orang yang berada dalam kesusahan. Kita sedekahkan, kita bagi barang-barang dapur, kita support duit sekolah anak dia. Bila tunjuk yang tu pula, dia kata menunjuk. Wow, betul. Bila tak tunjuk pula, kata, apa yang kau dah bantu orang? Saya kata, ni lah manusia. Tapi saya fikir satu benda lah. Tak penting redha manusia. Yang penting adalah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang lebih penting sebenarnya. So, saya harap anda bertindaklah. Okey? Bertindak. Untuk start, untuk nak belajar. Nanti anda boleh belajar banyak. Anda akan, bila anda faham copywriting, anda tahu nak post apa. Bila anda tahu copywriting, anda akan tahu, you all akan tahu macam mana nak buat FB Live. Apa benda nak dicakap. Apa benda yang kita cakap akan mampu, insya-Allah dengan izin Allah, meyakinkan pelanggan. Masalahnya bila kita tak tahu nak cakap, kan? Bermaksud banyak benda lagi yang kita tidak tahu. Faham tak faham ni? Jangan fikir bisnes ni kena start dengan besar. Tak payah. Bisnes kena start dengan kecil-kecil dulu. Nanti dia membesar. Yang masalah adalah dah bertahun-tahun start kecil. Dia makin kecil, makin kecil. Tak besar-besar. Itu salah. Itu satu benda yang salah. So make sure. Saya sentiasa pegang pada pesan guru saya. Ilmu yang kita ada menentukan pendapatan kita. Ilmu sikit, pendapatan sikit. Ilmu meningkat, pendapatan meningkat. InsyaAllah. Sebab kemahiran dia juga dah meningkat. So janganlah tunggu lama lagi. Kita semakin menghampiri kepada RPM. Tinggal berapa hari je ni lagi. Apa kata? Kan? You surrender lah, berserah, serah diri, insya-Allah, untuk kita bantu you. You all boleh nanti pergi ke website kita tu. Okay, you all boleh pergi ke website kita, iaitu untuk anda pergi ke naktarikpelanggan.com. Pergi kat situ.
Pergi daftar. Jangan tunggu lagi. Jangan tunggu dan lihat. You all ni semua masih ada harapan. Kami di Momentum sangat-sangat nak membantu you all. Sangat banyak benda yang kita nak tolong, sangat banyak benda yang kita nak kongsikan, yang kita nak berikan kepada anda nanti. Dengan syarat, dengan harapan apa yang anda, bila you datang dengan humble, rendah diri, datang jadi cawan yang kosong. Nak dibantu, betul-betul nak belajar, surrender. Kita makin dekat dengan tarikh 28 dan 29 November. 2 hari je saya minta masa anda. Daripada dia terbuang macam tu je, daripada kita mungkin buat perkara yang tak berfaedah, mungkin kita tak buat apa-apa. Yes, kelas kita secara online. Okay, kelas kita adalah secara online. Online Zoom. So, saya harap anda dapat memberikan masa anda, ruang waktu anda untuk kita bantu, untuk kita nak guide you all semua. Okay? Yang dah mendaftar tu tahniah. Kerana anda mengambil langkah yang pantas, yang cepat. Okay, yang belum, apa kata, pergilah ke naktarikpelanggan.com. Pergi daftar. Pagi ni juga saya nak tengok betul-betul. Nanti anda boleh komen dalam FB dan cakap, saya dah daftar dah. Barulah saya rasa macam, wow. Dia betul-betul nak berubah. So, saya rasa itu saja untuk sarapan minda Momentum pagi ni. Maaf kalau terambil masa anda lebih. Tapi saya nak cakap ikhlas daripada hati saya nak bantu anda. Saya nak bimbing anda. Saya nak pastikan anda, buktikan kepada keluarga anda adalah orang yang berguna. Anda adalah orang yang boleh bantu orang lain. Anda adalah orang yang yakin dengan rahmat Allah SWT. Okey? Pastikan anda daftar. Nanti insyaAllah kita akan bercakap lagi dalam kelas tu. Kita ada kelas persediaan lagi pada 26 hari bulan. InsyaAllah. Dah 2 kali dah persediaan ni. Ini adalah kelas yang ketiga insyaAllah. Dan banyak pula tu. Macam-macam pula tu kita bagi. Kalau siapa yang mendaftar pada hari semalam. Kalau yang daftar pada hari semalam, kita bagi diorang macam e-book pula tu. Bagi e-book lagi. Macam-macam benda. Pemberian percuma yang saya rasa yang kita berikan kepada anda. Banyak. Terlalu banyak sebenarnya. Dah tak jumpa. Tadi nak cari dah tak jumpa. Okey, e-book yang boleh bantu. E-book nak capai impian. E-book macam mana nak set up Facebook. Ni ada. Okey, semalam kita bagi ni. E-book cara set up Facebook untuk nak tarik ribuan pelanggan. Kita siap bagi step by step. Macam mana nak set up page. Siap bagi dia. Macam mana nak start tarik orang. Ni kita beri kepada mereka yang mendaftar RPM sahaja. Macam nak buat live, marketing, tarik lebih ramai orang. Semuanya kita bagi secara percuma kepada anda yang mendaftar. Saya rasa itu saja. Terima kasih banyak kepada anda yang memberikan peluang kepada diri anda untuk nak dibantu, untuk nak dibimbing insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan anda kekayaan yang berkah dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi.